节目开始之前，我们来谈谈口罩。口罩在这1-2年已经成为我们的生活必需品，还有消耗品。口罩就好像你家里的 tissue 啊、洗衣粉啊、牙膏一样重要，家家户户都会囤这几盒。馆长今天就要给你介绍的是 MDA 认证的医用级3层式的口罩。Simply K 口罩最常见的问题，它都没有，它不容易破，不会有奇奇怪怪的味道，就算戴着口罩呼吸也很顺畅啊，这点很重要。BFE 和 PFE 的过滤效果也都超过95%，是过滤能力超强的高品质口罩。不止品质高， Simply K 的颜值也高，比彩虹还要多颜色，任君选择，还有不同的花色。1个星期7天，每一天都可以不一样，不用担心你的口罩跟别人的口罩撞。马上点击资讯栏的链接，现在就在各大电子商务平台购买 Simply K 口罩吧。欢迎收看和收听这一期第36集的疯人馆。跟上一集一样，这一期呢也是邀请马来政治人物。接下来我会邀请更多的马来政治人物，让他们通过他们的嘴巴来告诉我们，到底他们怎么看马来西亚的政治，怎么看马来政治，以及怎么看多元种族的政治。而这一期呢，很荣幸的邀请到这个公正党青年团的团长 YB Akmal Nasir， 他呢也是柔佛这个新山 Johor Bahru 的国会议员。其实他今年非常年轻，才35岁而已，属于青年才俊哦。OK, selamat datang YB Akmal ke program 疯人馆 yang mula pada bulan Oktober tahun lepas. Terima kasih atas jemputan Saudara Lam. Okey, untuk maklumat YB, episod kali ini adalah episod ke-36 dan YB merupakan tetamu ketiga pemimpin Melayu yang diundang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat selepas Saudara Bastian Ong, Exco Pemuda UMNO, dan Saudara Zazni, iaitu Ketua Pemuda Pakatan Harapan, merangkap Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Dan YB juga merupakan Ketua Pemuda Parti yang kelima yang dijemput sebagai tetamu selepas Ketua Pemuda MCA, Ketua Pemuda Gerakan, Ketua Pemuda DEPSI dan Ketua Pemuda PH juga Amanah. Okey, kita terus kepada soalan. Bagaimana YB melihat 3 parti Melayu utama, iaitu UMNO, PAS dan Bersatu? Apakah hubungan mereka? Adakah mereka kawan ke atau lawan, ataupun susah nak definisikan hubungan antara ketiga-tiga parti Melayu ini? Terima kasih sekali lagi Saudara Lam atas jemputan Encik Hao. Jadi soalan itu menjurus kepada hubungan antara UMNO, PAS dan juga Bersatu. Saya lihat hubungan ini sebenarnya ketika ini ataupun apabila pembentukan Perikatan Nasional itu bersifat kepentingan politik mereka untuk mendapatkan kuasa dengan anggapan bahawa hubungan itu boleh berkekalan. Sebab di atas kertas, Saudara Lam, kita tahu demografi pengundi di negara kita ini majoritinya adalah Melayu. Jadi secara logiknya nampak bahawa mereka akan mendominasikan. Tetapi kita kena ingat, pengundi yang datang walaupun mungkin dari segi bangsanya kita boleh ada Melayu, Cina, India, tapi saya percaya bahawa tidak kira bangsa, kaum ataupun agama, kita juga ada perspektif nilai yang tersendiri. Nilai dalam soal sudut ekonomi, nilai dari segi sudut sosial. Jadi sebenarnya anggapan bahawa kaum Melayu itu hanya satu kelompok yang hanya akan mengikut politik Melayu itu tidak benar. Yang menjadi perkara yang agak jelas ketika ini, sedangkan kalau dikumpulkan kekuatan itu nampak mereka kuat, tetapi bila kita soal mendapatkan sokongan undi Melayu pula, mereka terpaksa bersaing sesama sendiri. In that case, they have to fight the same battlefield dalam keadaan mereka itu tidak ada tarikan di kalangan pengundi bukan Melayu. Jadi, pertembungan yang secara berdepan, maksudnya UMNO terpaksa bertanding di kerusi yang mana PAS juga mahu bertanding.
dan di kerusi itu jugalah bersatu hendak bertanding. Jadi secara logik bila nak masuk pilihan raya pula, walaupun awalnya nampak bila digabungkan itu boleh membentuk ataupun mendapatkan sokongan Melayu, tetapi Melayu mana ataupun parti mana yang perlu mendominasi. Jadi bila soal siapa yang patut terkehadapan, siapa yang patut mendominasi antara ketiga-tiga parti tersebut, pertumbungan itu tidak dapat dielakkan. Jadi bacaan saya, Saudara Lam, saya lihat hubungan politik mereka ini adalah bersifat sementara, bersifat kepentingan politik untuk mendapatkan kuasa sekarang, tapi soal kelangsungan hubungan itu saya tak nampak masa depan. Saya rasa masuk pilihan raya akan datang, mereka akan bertembung sesama sendiri sebab masing-masing merasakan perlu mendominasi politik kaum Melayu. Jadi dalam isu ini, adakah jajaran baharu politik akan berlaku di antara UMNO PAS Bersatu dan juga ada setengah pihak bisik-bisik bahawa Pakatan Harapan juga boleh membangkitkan ataupun menyarankan, mencadangkan jajaran baharu politik. Jadi apakah kemungkinan PAS akan membelakangi Bersatu dan balik ke pangkuan UMNO? Mungkinkah ini berlaku dan mereka akan menguatkan semula Muafakat Nasional? Dan dalam isu ini, dalam insiden ini, apakah peranan yang akan dimainkan oleh Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan tak kira ini cuma permainan politik antara UMNO, PAS dan Bersatu? Bagaimana bagi masyarakat Cina tak berapa jelas apa yang sedang berlaku dalam arena politik Melayu. Sebab tu mereka rasa fed up sikit. Jadi mungkin YB boleh terangkan ataupun kongsikan pandangan. Kalau kita lihat di sudut mereka, betul pembentukan gabungan itu terlalu berperingkat. Ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, ada Muafakat Nasional. Sedangkan komposisi di dalam ketiga-tiga gabungan itu ada parti yang ada parti yang tidak ada. Walhal kesemua itu adalah kalangan mereka juga. Jadi yang saya lihat bahawa apabila mereka tidak ada kekuatan dari segi sokongan di luar, manakala di kalangan mereka itu macam saya sebut di awal tadi bertembung sesama sendiri siapa yang patut dominasi dan sebagainya, maka hakikatnya kekuatan itu akan berbalik kepada kekuatan parti mereka. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Sebab itu kita menekankan bahawa Pakatan Harapan ini ketika ini terdiri daripada 3 gabungan. Parti Keadilan, Parti DAP dan juga Parti Amanah. Jadi apabila gabungan ketiga-tiga parti ini terpaksa menerima walaupun tidak rela, walaupun semua rakyat sebenarnya merasakan agak marah apabila berlaku langkah syaratan. Tetapi kita pula masih memilih untuk mengekalkan prinsip bersama ini. Jadi walaupun melalui era yang sangat sukar, setahun lebih dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, krisis politik, krisis demokrasi, tapi Pakatan Harapan masih kekal sebagai satu gabungan yang mana sebenarnya gabungan antara ahli parlimen yang paling ramai. Sebab di peringkat mereka, kalau lihat itu hubungan itu bila ada 3 peringkat, Muafakat, Perikatan dan Barisan ini, kita tahu bahawa kedudukan itu sangat rapuh. Jadi melihat potensi ataupun langkah ke masa hadapan, memang apabila terungkainya kekalahan Barisan Nasional, dominasi untuk satu politik, satu parti iaitu Big Brother yang cuba mengawal demokrasi negara ini tidak lagi menjadi satu kaedah lagi. Maksudnya apabila ruang demokrasi ini semakin diluaskan, maka perlu dilihat bagaimana untuk Pakatan Harapan ini kalau masuk pilihan raya untuk mendapatkan balik majoriti mudah. Tetapi bagi saya, walaupun dalam keadaan kita ketika ini adalah sebagai pembangkang, Pakatan Harapan merupakan gabungan yang terkuat, yang terbesar. Jadi kita dapat menyuarakan pandangan, cuma bila kita tahu bahawa kekuatan ini ada, Parlimen pula disekat untuk bersuara. Jadi inilah masalahnya apabila
setengah kelompok yang ingin berkuasa ketika ini meletakkan kepentingan kuasa itu melebihi kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi. Jadi nak tak nak krisis politik ni akan terus berpanjangan. Cuma harapan saya supaya Pakatan Harapan ni kekal utuh. Kalau ada mana-mana yang ingin bersama ataupun ingin membentuk kekuatan yang baru dan sebagainya, bagi saya prinsip ataupun perjuangan Pakatan Harapan, perjuangan keadilan itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maksudnya jajaran baru politik ini ada kemungkinan berlaku, tapi setakat ini kami tak tahu apakah format dia, apakah kerangka dia. Bolehkah saya simpulkan sebegini ataupun kesimpulan ini tidak betul, kurang tepat? Sebab saya rasa dalam keadaan ketika ini, jika hendak membentuk kerajaan, kita dah ada kerajaan yang kita tahu, Kerajaan Perikatan Nasional, yang sehingga kini sejak parlimen lepas tidak berani memanggil undi tidak percaya ataupun undi percaya, iaitu untuk mengesahkan kedudukan Perdana Menteri. Jadi sementara kita tahu keabsahan Perdana Menteri itu dipertikaikan, kita juga terpaksa menghormati proses demokrasi dan juga raja berperlembagaan. Jadi nak tak nak kita terikat dengan peringkat undang-undang ini supaya walau apa-apa pun berlaku, dua konsep ini kita tidak tinggalkan. Jadi kalau saudara Ram tanya adakah jajaran ini telah terbentuk, apakah mekanisme apa yang akan berlaku, jujurnya saya lihat perkara ini terlalu banyak perbincangan yang amat memenatkan, amat memeningkan, kerana Pakatan Harapan akan terus mempertahankan prinsip pandangan, kalau saya sendiri daripada keadilan, soal reformasi. Untuk kita tambah baik negara ini, kita tidak boleh tinggalkan semata-mata untuk membentuk ataupun untuk memegang kuasa. Tetapi kalau ada mereka yang sanggup menerima soal reformasi, soal untuk memperbaiki balik negara, maka kita akan bersama-sama memperbaiki keadaan inilah. Jadi bagaimana YB melihat seruan yang 2019, seruan daripada UMNO dan juga PAS semasa mereka dalam pembangkang, mereka menyatakan bahawa penyatuan ummah, dan penyatuan ummah ini disarankan oleh UMNO dan PAS, dan adakah PKR khususnya pemimpin Melayu PKR berasa tertekan sebab PKR dikritik, diketuk kau-kau oleh UMNO dan PAS bahawa tidak menjaga hak Melayu, tidak mempertahankan Islam? Adakah pemimpin Melayu PKR berasa serba salah semasa penyatuan ummah ini dilakukan? Kalau saudara Lam tengok apabila konsep sentimen itu dimainkan, kita tahu bahawa itu adalah retorik Parti UMNO dan PAS ketika itu, iaitu mereka cuba kembali ataupun membentuk muafakat nasional ketika itu, dalam keadaan mereka sedar bahawa pertembungan isu Melayu ini ataupun dengan bertembungnya UMNO dan PAS ini memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Jadi saya rasa apabila slogan itu dilaungkan, itu sudah terlewat. Dalam keadaan apabila UMNO berkuasa sebelum pilihan raya 2018, mereka tidak memberi ruang kepada PAS. Kalau mereka jujur untuk membentuk penyatuan ummah, untuk menggabungkan kekuatan politik parti-parti yang berasaskan kaum dan agama, mereka sepatutnya buat sebelum pilihan raya. Tapi konsep itu hanya muncul selepas tewas dalam pilihan raya. Jadi untuk peringkat keadilan, bagi saya politik ini sama ada kita hanya ingin mengejar kedudukan ataupun kuasa, ataupun dalam keadaan kita bertarung nak memenangi pilihan raya, kita nak bawa perubahan. Jadi walaupun tekanan ketika nampak macam begitu hebat dengan perhimpunan yang dipanggil di Padang Merbuk soal RUU dan sebagainya, nampak seolah-olah itu ada tarikan, tetapi itu adalah di kalangan parti UMNO dan PAS. Akal umbi mereka, kita kena akui, ada mereka yang menyokong parti-parti tersebut
Cuma untuk peringkat keadilan ini kita tidak akan berganjak dalam soal multiracial. Negara Malaysia ini terbentuk dengan adanya gabungan kaum-kaum yang berbeza. Tidak kira dalam soal saya Melayu ke, Cina ke, India ke, kita semua ni ada tempat dalam negara ini. Jadi sebab itu walaupun sentimen yang dimainkan selepas pilihan raya seolah-olah kerajaan ini didokong oleh DAP, Chinese dan sebagainya, keadilan tidak berganjak. Malah keadilan mempertahankan kerajaan PH ketika itu sampai ke penghujungnya. Kerana nak tak nak, mandat itu telah diberikan melalui pilihan raya. Selepas pilihan raya kita fokus kepada reform ataupun kepada bentuk perubahan yang kita nak bawakan. Jadi sekarang ini kalau saudara dalam tengok, konsep yang dicanangkan itu dah sunyi sepi. Dia tak nampak dah nak bersatu antara UMNO dengan PAS. Malah ada juga negeri yang dah umum, kalau UMNO negeri yang menguasai kerajaan negeri umum, dia akan bertembung dengan PAS. Manakala kalau kerajaan negeri itu PAS yang memerintah, UMNO tidak masuk pun dalam kerajaan negeri sebagai exco dan sebagainya. Jadi sebenarnya apakah respon dan reaksi masyarakat Melayu secara umumnya terhadap penyatuan ummah ini? Adakah mereka berasa ini cuma retorik ataupun mereka berasa ini memang ada cabaran daripada DAP Cina, jadi masyarakat Melayu, politik Melayu, tenaga Melayu kena bersatu untuk bertembung untuk mempertahankan hak dan keistimewaan. Jadi secara umumnya bagaimana masyarakat Melayu melihat istilah penyatuan ummah ini? Kalau saya lihat dari sudut kacamata keadilan, saya lebih cenderung meletakkan nilai itu lebih tinggi daripada sentimen. Contoh nilai yang kita nak bawakan, kenapa saya terlibat dengan politik, saya percaya kita perlu berlaku adil. Jadi when we say about justice, bila kita menyebut soal keadilan itu sendiri, maksudnya konsep itu boleh diterima pakai oleh orang Melayu, oleh orang bukan Melayu. Jadi bila ada kelompok yang memainkan sentimen soal penyatuan ummah dan sebagainya, memang akan ada tarikan di kalangan yang terpengaruh dengan sentimen tersebut. Kerana apa? Mungkin merasakan berlaku ketidakadilan. Tetapi untuk menyalahkan pihak ataupun menyalahkan kaum yang lain kerana ketidakadilan itu berlaku, tidak boleh. Sebab yang kita perjuangkan sebagai contoh, bila berlaku soal keadilan itu, kita tidak mahu kekayaan negara ini diagihkan sesama kroni ataupun sekelompok kecil, manakala majoritinya itu tidak merasai. Jadi kalau kita lihat kenapa ada tarikan, sebab memang sekelompok besar orang Melayu mungkin merasakan masih tertinggal dalam soal ekonomi. Tapi yang kita nak perbetulkan itu cara kita uruskan ekonomi, tetapi bukannya mengapi-ngapikan sentimen perkauman. Jadi kalau nak pandangan saya, memang ada kelompok yang mudah tertarik dengan hujahat tersebut kerana melibatkan soal emosi, soal merasakan ditindas oleh orang lain dan sebagainya. Tetapi peranan dan cabaran yang kita kena mainkan, kita kena yakinkan sama ada dalam komuniti masyarakat Melayu ataupun bukan Melayu, apabila berlaku soal ketidakadilan itu, jangan tengok kerangka perkauman. Kita tengok kenapa itu berlaku. Kalau boleh diperbaiki dari segi sistem, kita perbaiki sistem tersebut. Kalau perlu diperbaiki dari segi pendekatan nilai, kita kena tambah baik skop ataupun pandangan kita. Jadi kalau tengok soal penyatuan ummah ataupun konsep Melayu untuk menarik sokongan undi, keadilan percaya kepada soal nilai, tapi perkara itu memang menjadi cabaran kepada kami untuk memperbaiki both ways in the Malay community as well as in the non-Malay community, that racial politics should not be our way forward. Tapi bagi masyarakat Cina secara umumnya, penyatuan ummah ataupun penyatuan Melayu Islam ini kami rasa tak perlulah sangat, sebab memandangkan populasi dan juga komposisi kaum Melayu merupakan kaum yang dominan dan menguasai segala bidang kuasa
seperti kerajaan pusat, kerajaan negeri, parlimen, perundangan, kehakiman, tentera, polis, dan paling penting adalah Majlis Raja-Raja Melayu merupakan institusi atau penau ataupun payung kepada masyarakat Melayu yang akan mempertahankan hak dan keistimewaan kaum Melayu. Jadi tak perlu rasa terlalu emphasize kepada penyatuan umat, dan ini bagi kebanyakan masyarakat Tionghoa merupakan ini cuma setakat retorik, tapi apa yang kami bimbang dan khawatir adalah seruan ini akan membangkitkan satu perlumbaan yang tidak sihat. Maksudnya PH dipaksa ke satu corner, ke satu tepi untuk bersaing dengan PAS ke UMNO ke untuk menonjolkan siapa yang lebih Melayu, siapa yang lebih Islam. Ini adalah kekhawatiran masyarakat Cina. Walaupun kami tahu penyatuan umat Islam Melayu ini cuma retorik, tapi hakikatnya adalah apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi apakah bacaan ataupun penelitian YB? Jadi saya memang ambil maklum, sebab itu my view, it takes both ways. Untuk merungkai soal perkauman ini, perlu mendapat pandangan meletakkan nilai itu lebih tinggi di kalangan masyarakat Melayu dan juga bukan Melayu. Jadi dalam soal pandangan yang diutarakan oleh saudara Lam, jadi saya sendiri pun tidak merasakan kebimbangan kerana perkara ini telah dijamin dalam perlembagaan, malah dipersetujui dan tidak ada kepimpinan bukan Melayu yang mempertikaikannya. Maksudnya kita menjunjung kepada perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Jadi kerana itu, untuk keluar daripada kepompong ataupun pemikiran pandangan berbentuk perkauman itu, kita kena berani. Jadi untuk keadilan ini, walaupun kita hendak memastikan reformasi itu dapat berlaku dalam negara, nak berlaku reformasi kita kena memimpin negara ini. Walaupun sukar sekarang ini, tetapi kita tidak berganjak. Kalau nak bentuk, kena bentuk melalui cara reformasi. Tak boleh semata-mata nak jadi kerajaan, maka kita kena mainkan sentimen Melayu tadi. Jadi sebab itu, bebanan kepada kepimpinan Melayu seperti kami yang dalam Pakatan Harapan dalam keadilan ini, untuk mengingatkan, untuk melawan hujah retorik itu dengan prinsip dan nilai yang lebih tinggi. Jadi bukannya kita memperkecilkan perasaan mereka. Kita tahu mereka rasa bahawa keadaan di luar bandar itu agak ketinggalan. We have to admit, kita kena akui bahawa ada ruang untuk kita tambah baik kehidupan mereka. Tetapi jangan letak soal ketinggalan itu dalam kerangka kaum, tetapi lihat dari soal pembangunan ekonomi yang lebih adil. Keadilan itu bukan hanya soal kaum, tapi saya rasa keadilan itu perlu berlaku antara sudut geografi. Kalau bandar kita boleh majukan, luar bandar pun kita kena bantu, maka penerimaan orang akan lihat itu, ya kami bantu sebab kami rasa itu tanggungjawab. Maka nilai konsep yang merasakan, oh ini masalah orang Melayu semata-mata tidak timbul. Jadi kalau pandangan saya memang agak tinggi untuk memahami perspektif nilai yang saya nyatakan soal keadilan tadi. Tetapi saya rasa this is the way forward untuk kita mara ke hadapan. Yang saya kena yakini pengundi Melayu, yang saya kena yakini juga pengundi bukan Melayu, bahawa kita kena cari satu titik persamaan walaupun berbeza warna kulit, walaupun berbeza dari segi kepercayaan, tetapi nilai kita ni sama. Keadilan itu kita kena ada. Soal jangan menindas orang itu kita kena elakkan. Supaya akhirnya dia tak lihat orang Melayu tindas bukan Melayu, bukan Melayu lihat orang Melayu kuasai segala-galanya. Jadi yang ini yang kita kena perbaiki kerana tidak ada apa yang perlu dikhawatirkan selagi kita sama-sama menjunjung perlembagaan negara. Dan saya tidak takut untuk bercakap dengan orang bukan Melayu. Saya tidak takut untuk bercakap dengan orang Melayu bahawa nilai ini lebih tinggi sebab jadi orang Islam kita kena berlaku adil. Jadi orang Islam kita kena hormat, saling menghormati. Jadi benda ini sebenarnya satu
pendekatan yang memang susah untuk melawan retorik. Retorik senang saja, oh ini semua salah sana, salah sini. But we have to actually explain and reason out supaya pemahaman itu lebih tinggi dan sikap memahami dan mempercayai keyakinan itu akan diwujudkan. Ya, memang betul, saya setuju apa yang dilontarkan oleh YB. Ini adalah satu idea punya konsep, tapi secara realitinya sebab sebab PKR memegangkan konsep keadilan. Sebab itulah PKR sering disalah tafsir ataupun sering disalahkan oleh parti yang memperjuangkan isu perkauman, bahawa PKR ni dia bukan Melayu, dia bukan Cina, dia macam apa benda yang juga tak ada satu definasi yang jelas bagi PKR, walaupun PKR memperjuangkan isu keadilan untuk semua. Jadi adakah YB dalam proses perjalanan politik, adakah berasa letih tak sebab sering disalahfahamkan, walaupun prinsip dan konsep ini betul, ini memang kena kekalkan, tapi sering disalahfaham? Saya lihat, jelas saya meletakkan kehidupan itu satu keutamaan lah kita hidup. Dan apabila saya memilih jalan untuk masuk politik secara langsung pada tahun 2018, saya lihat ini peluang untuk kita amalkan ataupun yakinkan orang kepercayaan pandangan saya. Jadi dalam soal keletihan itu, saya rasa lagi letih kalau tidak buat apa-apa. Lagi penat kalau lihat negara ini dirosakkan. Lagi rasa terkilan kalau lihat sentimen perkauman ini terus dimainkan. Jadi bagi saya, semangat untuk kita berdepan, terlibat bersama itu memang penat. Tak ada siapa yang buat kerja penat, tak buat kerja pun penat. Jadi for me, it's better to be exhausted by doing some work. Lebih elok kita merasa penat dengan membuat kerja daripada kita rasa penat kerana kita ditekan ataupun tidak dilibatkan. Jadi bagi saya, ini mungkin satu pandangan idealistik. Saudara Lam sebut tadi, saya ni adalah idealistik. Dalam diri hatinya politik sekarang berkeceramuk dan sebagainya. Tetapi saya percaya walaupun pendekatan ini tidak popular, ianya tak akan jadi saya seorang yang sangat popular kerana melaungkan angkat keris. Akan popular lah kalau bawa keris dan sebagainya di kalangan Melayu tu, oh ini hero dan sebagainya. Tetapi kita masuk politik ni bukan mencari populariti. Jujurnya saya masuk politik ni sebab saya rasa saya nak membantu negara. Biarlah ada seorang lagi yang mempunyai pandangan yang progresif, yang cuba menyantuni pengundi berbilang bangsa dan tidak menggunakan retorik untuk memperkecilkan mana-mana pihak. Jadi tak popular lah, kita tidak mewujudkan musuh, tidak mengatakan orang Cina sini, mengatakan orang Melayu ini. Jadi kita lebih memilih jalan untuk membentuk kepribadian, membentuk nilai-nilai yang murni ini dalam masyarakat, jauh perjalanannya, sama ada melalui politik ataupun luar politik. Tapi bagi saya, ianya merupakan satu kepenatan yang memuaskan. Okey, YB, sekarang UMNO dan PAS sering diibaratkan sebagai dua gajah sebab dua politik Melayu ini penting sangat, kerangka struktur dan itu organisasi dia mereka kuat. Kalau dua gajah ini bergaduh, pelanduk akan mati di tengah-tengah. Jadi dalam situasi ini, siapa bakal menjadi mangsa atau menjadi pelanduk tersebut? Adakah Bersatu ataupun parti-parti lain yang akan jadi pelanduk? Jadikah soalan yang kedua, adakah PKR akan mendapat lebih faedah atau bonus sekiranya perpecahan politik berlaku? Khususnya perpecahan politik Melayu berlaku. Itu bidalan yang menarik lah. Dua gajah bergaduh, pelanduk mati tengah-tengah. Itu sebab itu kalau saya selalu berborak dengan mak saya, dia selalu akan kata orang lama ni pandai, orang Melayu, orang bidalan tu kena. Gajah bergaduh dua, pelanduk mati kat tengah-tengah. Tapi kalau kita tengok keadaan sekarang ini, konsep itu selalu diletakkan bahawa apabila yang dua orang besar ataupun dua kumpulan yang kuat bergaduh, yang menjadi mangsa adalah rakyat. Maksudnya di tengah-tengah ni kita tersepit dengan persengketaan yang berlaku.
Adakah Gajah ataupun kumpulan parti politik Melayu khususnya ini sedang bergaduh? Ya, mereka sedang bertembung. Tetapi kita sekarang ini, saya rasa pelanduk itu tidak akan tunggu di bawah. Sebenarnya kita tahu pergaduhan itu berlaku, cuma kita jangan terlibat ataupun duduk di bawah menantikan keruntuhan tersebut. Kerana yang nak runtuh pandangan atau sentimen ini memang akan terus berlaku sebab revolusi ataupun perubahan era, maksudnya peralihan pandangan masyarakat ini banyak terbentuk bukan daripada pemimpin politik semata-mata. Perubahan era itu berlaku kerana kehidupan, cara kita menguruskan kehidupan itu pun berubah. Dengan pendedahan maklumat dan sebagainya, rakyat itu lebih cakna soal perubahan politik. Jadi orang politik sepatutnya memahami keadaan pandangan rakyat. Apabila rakyat itu mahukan jawapan yang lebih telus, apabila rakyat mahu suara mereka itu didengari. Jadi kita ini sepatutnya menjadi orang politik atau pemimpin, kita kena dengar dan peka dengan pandangan mereka. Jadi sama ada pergaduhan ini akan merugikan negara, akan merugikan rakyat ini, kita kena berhati-hati untuk tidak terheret dengan pertembungan antara mereka. Bagaimana pula dengan keadaan keadilan? Adakah keadilan akan mendapatkan manfaat? Dari segi parti politik, dari segi keadilan, saudara Lam sebut kalau parti UMNO, parti PAS, itu senang nampak. Dia mainkan perkauman, mainkan agama, nampak. Keadilan ini kita tak meletakkan sosok perkauman itu, tapi kita meletakkan nilai. Bila sebut nilai ini, Islam lebih subjektif. Macam mana kamu definasi keadilan itu? Macam mana kita definasikan berbilang bangsa? Jadi seolah-olah di mana keadilan ni? Tak nampak soal perkauman tadi. Tetapi sebenarnya sedangkan kita memegang satu prinsip yang mencabar, walaupun mungkin nampak parti keadilan ini baru ataupun sebagainya, dah 20 tahun lebih keadilan ini wujud, dan antara parti berbilang bangsa yang berjaya meyakinkan semua kaum. Kalau pertemuan antara UMNO PAS ini berlaku, bagi saya sebenarnya bukan hanya soal perebutan parti-parti politik, tapi masyarakat si pelanduk tadi ini lebih pandai menilai. Dia tidak lagi akan hanya melihat untuk saya hidup aman, hidup dengan baik di negara ini bukan hanya soal kerangka kaum. Tapi saya rasa Malaysia ini lebih aman, lebih makmur kalau pemimpin itu jujur, kalau pemimpin itu amanah dan pemimpin itu cerdik. Tak lambat, tak sembab apa semua. Pemimpin itu bersifat memahami keadaan sekeliling mereka. Jadi saya rasa memang ada manfaat kepada keadilan. Cuma keadilan tidak perlu mengejar populariti atau nak menggantikan Melayu sama Melayu sudah bergaduh, kita kena jadi satu parti Melayu yang lain. Tidak, kita hanya kekal dengan prinsip perjuangan kita. Bagaimana YB melihat kekuatan PAS selepas PAS menyertai kerajaan Tan Sri Muhyiddin, kerajaan Perikatan Nasional? Sebab dalam peribahasa Mandarin, situasi ini boleh diibaratkan sebagai harimau diberi sepasang sayap. Dia sudah garang, lepas tu boleh terbang lagi. Ruhu tianyi dalam bahasa Mandarin. Jadi bagaimana YB melihat keadaan ini? Adakah PAS menyertai kerajaan Tan Sri Muhyiddin memberi satu kekuatan ataupun satu kesilapan? Sebab mereka terpaksa mempertahankan segala polisi, segala dasar oleh kerajaan tersebut walaupun sesetengah polisi mereka tak berapa setuju. Bagaimana YB melihat? Kelakar betul lah Sarul punya perubahan. Itulah sebab saya tak lihat parti PAS ni sebagai satu harimau lah. Sebab itu saya minta maaf, saya tergelak. Kerana kita kena hayati ataupun memahami berdasarkan fakta. Itu dari segi retorik betul. Memang mengaum, marah ataupun memang nampak macam berani kuat.
Tapi kita kena tengok fakta penerimaan parti PAS dalam pilihan raya. Mereka ini hanya dapat diterima oleh para pengundi, contohnya di Pantai Timur, sebahagian di utara, tetapi di Pantai Barat ini memang tak ada penerimaan. Okey, jadi kekuatan mereka, sentimen yang dinampak macam garang, nak berlawan, nak bergaduh dengan semua orang tak betul dan sebagainya, kalau sentuh sikit dia melompat, tetapi sebenarnya mereka tidak mewakili pandangan masyarakat Malaysia Melayu Islam secara keseluruhan. Dia nampak macam hero tapi hanya di kalangan kampung mereka. Tetapi kalau kita lihat keadaan ini, walaupun mereka mengaum, dulu nampak gagah, nampak kuat kerana tidak ada siapa yang mencabar sebab kita tidak mencabar balik sentimen agama itu. Macam saya sebut, kita nak melawan sentimen kaum dan agama, kita melalui reason, kita berhujah. Jadi benda ini, harimau bergaduh dengan orang berbahas, harimau lah nampak kuat, nak terkam dan sebagainya. Apa yang berlaku sekarang ini, kita tahu bahawa harimau ini hanya mengaum dekat dinding. Dia kononnya nampak kuat, tetapi apa yang dicakap, yang dilakukan itu tidak relevan. Kalau tengok di dalam kerajaan ini, banyak isu-isu sentimen yang dimainkan sebelum ini tidak dapat diselesaikan. Mungkin masyarakat Cina melihat ialah beberapa dasar SOP yang tunggang langgang. Ada yang tutup buka, batu main sentimen bila disebut kenapa pusat perjudian boleh dibuka baru nak ditutup dan sebagainya, nampak di situ nak tunjukkan bahawa masih ada elemen sentimen ataupun pengaruh mereka. Tetapi dalam masyarakat Melayu, mereka semakin tidak relevan. Dulu ketika sebut soal penyatuan ummah, isu yang diapi-apikan soal Allahyarham Adib yang meninggal dunia ketika yang berlaku tempoh hari. Kemudian kalau dalam soal RU 355, ini adalah sentimen yang dicanang-canangkan, tapi selepas tahun lebih tak ada hasil. Dia akan terus bising, akan terus kata saya nak tutup ini, tutup sana, semua tak betul. Tetapi di kalangan masyarakat Melayu tengok, actually diorang ini semakin tidak relevan. Sebab hakikatnya untuk menguruskan negara ini tidak boleh daripada kacamata yang sempit, daripada pemikiran mereka, pengaruh sekelompok kecil hendak dipergunakan keseluruhan dalam negara, pasti akan mendapat tentangan ataupun rintangan yang besar. Jadi bagi saya, instead of mendapat sayap untuk masuk dalam kerajaan, saya nampak mereka ni kelemasan. Dia are dying sebab orang rasa kamu cakap kuat tapi tak buat. So let them be. Mungkin kita risau, saya setuju, kita jangan ambil mudah sekiranya mereka nak ubah sesuatu perkara lebih ekstrim. Tetapi saya rasa rakyat Malaysia ini bijak. Satu perkara yang cuba dibuat, kita bangkit di social media, netizen semua bersuara, mereka akan kembali mundur dan tidak berani buat apa-apa lah. Jadi isu feodal merupakan elemen penting dalam politik negara kita. Tetapi nampaknya Pakatan Harapan gagal memenangi kerusi feodal dan juga peneroka feodal. Jadi adakah feodal masih menyokong kerajaan yang memerintah, government of the day, iaitu kerajaan Perikatan Nasional, memandangkan sekarang harga kelapa sawit melambung naik. Jadi bagaimana Pakatan Harapan untuk memenangi peneroka feodal? Untuk kawasan feodal, kita kena faham dinamik dalam penempatan feodal itu. Kalau saudara Lam pernah pergi ke mana-mana rancangan peneroka feodal ini, kebanyakan kawasan tersebut dibangunkan dengan segala kelengkapan. Yang mana untuk menerima sebarang perubahan ataupun idea dari luar ini agak memakan masa ataupun nak mengubah pandangan itu dalam keadaan selesa. Di dalam kawasan rancangan ini agak selesa, kemudahan itu ada. Kemudian disebut tadi soal harga sawit dan sebagainya, mungkin lebih menyukarkan usaha
untuk menarik sokongan dari segi undi. Tapi kalau kita lihat dari segi kawasan Felda itu juga, mereka kini sudah masuk ke generasi ketiga, generasi keempat. Iaitu rancangan ini mula dibuka sekitar tahun 60-an, 70-an. Sekarang ini dah ada generasi ketiga lah. Kalau dulu yang usahakan itu mungkin datuknya. Tapi sekarang ini bukan anak lagi, cucu yang tengah mengusahakan. Sebab saya tahu bila saya 2 minggu lepas saya ke Felda Air Hitam. Saya ada hantar bantuan Food Bank JB ni, kita dapat info yang sebahagian keluarga di sana memerlukan sedikit bantuan, kami hantar. Rupanya yang saya hantar itu adalah cucu kepada toknya yang membuka kawasan rancangan Felda. Jadi bila berinteraksi itu, mereka tahu bahawa harga minyak sawit ini bukannya datang daripada kerajaan. Ini adalah harga komoditi. Komoditi ini bergantung kepada harga dunia. Tetapi kita juga kena tahu bahawa sawit ini, negara yang besar ataupun pengeluar utama adalah negara seperti Indonesia dan Malaysia sendiri. Jadi sudah pasti kita ada pengaruhnya. Cuma kaedah untuk menerangkan, untuk meyakinkan bahawa bagi menambah baik, bukan hanya terletak kepada harga pasaran yang naik turun. Sebab yang lebih penting itu untuk berhadapan adalah soal pembangunan negara itu. Kalau tanya saya, memang susah untuk kita memasuki, untuk meyakinkan atau memenangi secara total dalam kawasan Felda tersebut. Tetapi kebanyakan kerusi-kerusi yang kita telah menangi itu sebenarnya ada Felda. Yang saya sebut Felda Air Hitam itu terletak dalam Parlimen Sempang Renggam. Jadi Sempang Renggam kita telah menangi, PH menang dulu dengan bawah Dr. Mazli. Jadi dari segi kawasan Felda itu ada kawasan parlimen yang kita telah menangi. Cuma untuk memenangi balik pilihan raya, kalau Pakatan Harapan menumpukan kerusi yang telah dimenangi, kemudian kerusi yang telah dikhianati, sebenarnya nak membentuk majoriti mudah itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Manakala untuk memegang kawasan yang betul-betul kawasan yang sukar seperti Felda ni mengambil masa, dan bagi saya kita lebih lihat kepada soal menyantuni mereka. Sudah pasti kita dapat sokongan, cuma kita kena tengok demografi kawasan parlimen itu sendirilah, bukan hanya tengok as a Felda group. Memang susah, tapi kalau kita susun strategi yang betul, akan ada kawasan parlimen yang mempunyai Felda, kita boleh menang. Buat masa ini, apakah isu yang paling mendekati hati masyarakat Melayu? Adakah buat masa ini ekonomi, COVID-19 ataupun isu politik, kestabilan politik yang paling mendekati masyarakat Melayu? Yang mereka paling concern lah secara ringkasnya. Jujurnya saya cakap isu yang semakin menjadi perbincangan, sebab ialah saya ada dalam WhatsApp group kawasan taman saya tinggal, WhatsApp group keluarga, WhatsApp group kawan-kawan sekolah dan sebagainya. Kebimbangan soal COVID ini semakin menjadi realiti. Kerana apabila berita kematian mereka yang meninggal dunia ini semakin dekat dengan kita. Yang meninggal itu adalah keluarga yang kita kenal, kawan-kawan yang kita kenal. Saya ada sahabat sebaya saya yang masih dirawat di ICU. Saya masih ada keluarga yang meninggal dunia. Bapa saudara pun ada yang meninggal dunia sebab COVID. Jadi ini sebenarnya semakin hampir dengan masyarakat. Dan kebimbangan itu sangat jelas. Kerana itu bila isu vaksin, kalau saudara Lam follow, kenapa kemarahan timbul dalam pengagihan pemberian vaksin, pendaftaran yang sangat memenatkan, suruh daftar sana sini tapi sampai sekarang tak dapat dan sebagainya. Kerana kesedaran itu amat ada, tetapi pengurusan itu tidak baik. Jadi sekarang ini dalam soal COVID-19 itu, kebimbangan itu sangat jelas, tetapi juga mereka tahu bahawa ini dapat diuruskan dengan lebih baik
kalau pentadbiran ataupun keputusan yang dibuat oleh orang politik itu lebih sempurna. Kalau tengok di social media yang marah, yang malah yang ditahan polis apa semua ni banyak masyarakat Melayu sebab kita lihat keadaan lebih terdesak. Yang mana hubung kait dengan soal ekonomi ini lebih mendalam kerana apabila berlaku SOP sekatan yang agak double standard, 2 darjat, mereka amat terkesan. Saya ambil contoh apabila saya bertanyakan dengan sahabat, bila dia tengok di laman media, di social media, kemarahan itu kerana mereka tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Apabila tindakan lockdown sebagai contoh, kenapa lockdown ini dikritik kuat? Kerana yang disekat itu adalah rakyat biasa dan peniaga-peniaga kecil. Manakala kilang-kilang besar ini dibenarkan beroperasi. Ya, mungkin ada tujuan industri dan sebagainya, tetapi kita tidak berlaku adil. Peniaga-peniaga kecil ini dilarang berniaga, sedangkan kluster terbesar itu terletak dalam tempat-tempat kerja, kilang-kilang. Jadi siapa peniaga-peniaga kecil ini? Ramai juga orang Melayu. Masyarakat Cina pun terkesan. Jadi soal ekonomi ini sangat-sangat kritikal dan kalau tidak diatasi, saya risau ramai yang sebenarnya mula membuat keputusan yang lebih panjang dalam soal COVID. Saya ambil contoh, minta maaf saya ulas sedikit. Sila. Untuk PKP 3.0 ini, saya dah mendapat pandangan daripada masyarakat sekeliling kalau pemilik peniaga kecil ini, mereka decide untuk tutup kerana mereka tidak lagi mampu menampung overhead ataupun kos operasi dalam keadaan pendapatan itu tidak masuk. Kalau PKP 1 bertahan, PKP 2 bertahan, PKP 3 mereka decide for the long term, iaitu saya tutup 1 tahun lebih baik daripada saya bergelut 3-4 bulan ini, supaya saya dapat jimat modal, saya dapat recover balik selepas tahun. Itu untuk pemilik-pemilik perniagaan kecil yang menjadi mangsa pekerja-pekerja. Maksudnya mereka memang terpaksa dihentikan. Jadi majikan sekarang ni subsidi upah akan habis hujung bulan ini, jadi mereka tidak dapat menampung. Jadi isu ekonomi ini sangat terkesan. Manakala soal politik ini bagi saya yang rakyat mahukan kalau pemerintahan itu cekap dapat menguruskan masalah COVID dan ekonomi, mereka akan gembira. Cuma kalau kita terjebak lagi dengan senario ketidaktentuan seperti langkah Sheraton, memang orang politik akan dipersalahkan lah. Jadi bagi saya lebih menumpukan keadaan ekonomi dan pengurusan COVID, sementara apa-apa yang soal pentadbiran ini kita kena selesaikan, biarlah demokrasi itu berfungsi. Sekarang apa dalam pembacaan saya, masyarakat umumnya nampak tidak begitu percaya terhadap orang politik dan mereka berasa semua politikus sama saja. Dan rakyat sekarang confused dan fed up. Mungkin mereka tak akan keluar mengundi pada PRU yang akan datang. Dan ini merupakan satu cabaran yang besar bagi semua parti, tak kira pemerintah ataupun pembangkang. Bagaimana YB melihat sentimen fed up, sentimen yang berasa confused dan tak nak ataupun tak percaya langsung pada orang politik? Adakah ini merupakan cabaran bagi YB sebab YB juga orang politik, pemimpin politik? Dalam ucapan perbahasan dasar ketika Kongres AMP minggu lepas, memang salah satu poin yang saya bangkitkan soal kepenatan politik ataupun political fatigue. Iaitu kepenatan ini sejak 2018 berlaku perubahan, banyak perkara yang tidak lagi melalui rencam percaturan politik sebelum itu dan kemudian kita masuk ke ketidakstabilan langkah Sheraton. Jadi kepercayaan kepada proses politik itu tergugat. Kalau kerajaan dipilih melalui pilihan raya itu boleh jatuh, apa keperluan untuk mengadakan pilihan raya? Itu persoalan yang memang ditanya dan sebagainya. Tetapi kemarahan ataupun disillusion terhadap proses
pilihan raya kerana terjatuhnya ataupun tergugurnya sebuah kerajaan yang dipilih melalui mandat rakyat. Kita lihat bahawa kerajaan hari ini gagal. Kerajaan yang dibentuk tanpa mandat rakyat lebih teruk, lebih huru-hara. Apa jalan keluar yang kita ada? Adakah kita hanya mengharapkan campur tangan daripada cabang ataupun daripada kuasa yang lain, ataupun demokrasi ini perlu dihidupkan kembali? Jadi kerana itu, pilihan untuk tidak membolehkan parlimen itu bersidang satu pilihan yang lebih memudaratkan. Sepatutnya parlimen itu bersidang. Memang parlimen itu bising. Parlimen ini riuh. You tengok pun ada yang cakap tak betul. Huru-hara. Tetapi dalam kekecohan, dalam kebisingan ini selalunya muncul kebijaksanaan. Akan muncul suara-suara yang sebenarnya melahirkan keresahan rakyat. Jadi melalui proses politik ini memang memenatkan. Ada juga kata apa, pilih pun tak berubah. Berubah pun ditumbangkan melalui luar pilihan raya dan sebagainya. Memang sangat-sangat memenatkan. Tapi pandangan saya, dalam kepenatan yang kita berlaku ini, inilah ruang ataupun peluang yang kita ada untuk menambah baik keadaan. Nak kata sejak 2018 tidak berlaku sebarang perubahan. Kita dah laku perubahan terbesar. Kita kalahkan dominasi Barisan Nasional. Itu satu kejayaan 60 tahun yang kita impikan kita capai 2018. But the next step itu akan ada satu lagi sasaran yang kita kena utarakan. Walaupun kita merasakan kejatuhan Barisan Nasional itu disusuli dengan langkah Sheraton, dengan kepenatan dan sebagainya, saya yakin proses demokrasi inilah yang membolehkan negara menambah baik pandangan, nilai kita, pemahaman antara satu sama yang lain. Jadi kuasa yang terbesar kita ada ini adalah melalui kertas undi. Kalau kita tidak menggunakan peluang ataupun kuasa yang diberikan ini, macam yang saya sebut, penat kamu masuk proses politik, pergi mengundi penat. Tapi kalau kamu tunggu di luar, melihat negara ini diuruskan oleh bukan pilihan kamu, lagi penat. Jadi nak tak nak ini, kepenatan yang berlaku hari ini, political fatigue ni berlaku sama ada kita terlibat langsung ataupun tidak langsung. Saya percaya, saya mungkin rasa, yalah, sebagai ahli parlimen memang ada kepenatan yang berlaku. Saya percaya saudara Lam pun penat. You are tired, you are exhausted looking at this political situation. But what choice do you have? Do you want to sit on the sideline or you want to get involved? Jadi untuk rakyat di luar sana, penat. Kamu pergi mengundi pun penat. Kamu tunggu di rumah tengok orang pergi mengundi pun kamu penat. But let make our voice count. Walaupun kita marah ataupun kita rasa kecewa, kita rasa tak ada harapan, tetapi kalau kita tunggu di luar proses ini, memang lagi langsung tak ada harapan. So for me, lesser to evil ni, kita pilih kemudaratan yang lebih kecil. Jadi saya serulah untuk saudara Lam untuk bantu saya meyakinkan masyarakat di luar, yes, you are tired, I know you are exhausted, but let make our voice count. Sitting on the sideline is even more tiring. So it's better to get involved. Jadi pandangan saya, dah halang-halang penat, dah halang-halang celuk perkasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Faham ke tidak tu? Faham. Ada peribahasa tu kan? Ada. Okey. Pakatan Harapan merupakan gabungan politik yang mewakili pelbagai kaum. Tetapi kalau kita lihat PRU ke-14, majoriti penyokong Pakatan Harapan adalah kaum Cina dan kaum India, dan kerusi yang dimenangi kebanyakannya di kawasan bandar dan bahagian barat Semenanjung seperti Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Jadi bagaimana sambutan masyarakat Melayu terhadap Pakatan Harapan? Nampaknya ini merupakan satu kelemahan Pakatan Harapan. Jadi apakah strategi yang akan diatur, disusun untuk PRU ke-15 yang akan datang?
Kalau kita tengok keputusan PRU ke-14, bagi saya itulah kekuatan ataupun keputusan yang terbaik Pakatan Harapan ataupun parti pembangkang lah sebelum itu, Pakatan Rakyat ke Barisan Alternatif yang kita pernah capai untuk mendapatkan majoriti membentuk kerajaan. Jadi bagi saya apa yang kita telah menangi ketika PRU 14 tu memang rekod sejarah itu yang paling baik kita pernah capai. Tapi pada masa yang sama, kita kena akui bahawa ada ruang untuk kita terus tambah baik dan memenangi ataupun cuba melebar luaskan pandangan ini. Bagi saya juga tidak selesa kalau kaedah politik itu dipolariskan ataupun hanya tertumpu kepada segmen. Biarlah kita menjadi pendekatan politik ini dapat diterima seramai mungkin. Bukan hanya setengah ataupun sekelompok yang mempercayai kepada kaedah kita. Kalau saya lihat soal sokongan itu, sebab itu saya dalam isu pandangan kaum ini, saya lebih cenderung nak tengok sudut nilai tadi. Sudut penerimaan melangkaui sifat ataupun sentimen perkauman. Saya percaya sebagai contoh, macam saudara Lam sebut, kita dah menang kawasan pantai barat bandar. Sebenarnya dulu kita tak pernah menang. Kalau nak ambil contoh, macam saya, Johor Bahru ni, sejarahnya kita tidak pernah menang. Pasir Gudang tak pernah menang. Terberau. Ini semua kawasan yang sebenarnya tidak masuk akal untuk bukan parti UMNO untuk memenangi sebelum ini. Memang itulah pandangan yang diutarakan oleh masyarakat. Parlimen Pulai. Jadi saya mungkin bercakap soal Johor, sekarang saya tahu strategi Johor, tapi saya tahu berlaku juga di Melaka, di Negeri Sembilan, kerusi-kerusi yang kita belum pernah menangi ini, kita berjaya menangi. Apa yang menyebabkan kita menang? Kamu menang nasib. Ada tempat, betul, kalau di utara, kalau kita lihat, kemenangan itu terhasil kerana pertemuan 3 penjuru. Apabila Keadilan ataupun Pakatan Harapan, Parti Keadilan sebelum ini Bersatu ataupun Parti Amanah di kawasan Melayu bertanding bertembung dengan Parti PAS dan UMNO, Keadilan ataupun Pakatan Harapan mungkin tertinggi undi, jadi kita menang. Tapi kalau digabungkan undi PAS dengan UMNO itu, maksudnya kita mungkin kalah sebab kita pecah 3. Tapi kalau saudara Lam teliti seperti di situasi di Johor, kerusi-kerusi yang saya sebut tadi, kita menang 2 penjuru. Tidak ada faktor ketiga pecah undi. Untuk PAS ni tak wujud pengaruhnya. Jadi sebenarnya, kalau saya ambil contoh seperti di Pasir Gudang, kemenangan itu melebihi majoriti 20,000 undi. Sedangkan komposisi kaum itu adalah agak campuran. 40% bukan Melayu, 50% Melayu. Dan selebihnya yang lain-lain. Di Johor Bahru pun sama, 42% Chinese, 5% Indian, 52% Melayu. Tapi apabila kemenangan yang berlaku lebih daripada 20,000, hampir 20,000, maksudnya undian yang diterima itu bukan hanya satu golongan kaum yang kita capai, kita garapkan ini turut mewakili sokongan daripada pengundi ataupun kumpulan orang Melayu. Cuma ini betul lah, ini mesej yang kita bawa ini dah sampai di bandar-bandar yang di luar Lembah Kelang. Kalau dulu kita ingat PRU 13, PRU 12 semua ini, pengaruh Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat ketika itu, walaupun kita kata di bandar-bandar, tapi hanya di Lembah Kelang. Tak merangkumi, tak pernah menang. Cuma kali ini tahun 2018 kita menang bandar. Kita menang bandar Johor Bahru. Kita menang bandar di Kanga yang selama ini tak pernah menang di Perlis. Walaupun bandar, tapi itu satu di luar capaian Pakatan Harapan, sangat jauh untuk kita menangi sebelum ini. Alhamdulillah kita dah berjaya. Cuma untuk mengorak langkah, sementara cara kita tengok, lebih elok kita terus menang kawasan yang sangat susah. Saya tak kata kita kena terus nak jadi kerajaan akan datang, kita kena
menang kursi-kursi Melayu pekat di Marang ke dan sebagainya, di Terengganu, tidak. Tapi secara strategi politiknya, ada kawasan-kawasan parlimen yang daripada bandar ini kita patut menuju next step apa? Kawasan separa bandar. Bukannya terus ke kawasan yang sangat susah. Jadi sebagai contoh, kalau tanya saya kalau impian saya di Johor ni, what will be the next parliament? You dah menang banyak parlimen-parlimen di bandar ini, kita dah menang. Yang kita belum menang contohnya Air Hitam yang dibenangi oleh MCA. Jadi sebenarnya walaupun kita rasa kita dah cukup kuat dan sebagainya, tapi ada kerusi yang campuran di separa bandar. Dia bukan betul-betul di bandar, tapi dia ada pekan Air Hitam. Semua orang tahu ada pekan Air Hitam. That should be our next target. Parlimen apa lagi yang kita boleh target di Johor ini? Mungkin Parlimen Tenggara yang sekarang ini merupakan Menteri Kesihatan. Siapa tak kenal Menteri Kesihatan? Saya pun boleh berkempen di Tenggara. Cuma komposisi itu juga baik. 30% bukan Melayu, 60% Melayu. Jadi ada peluang kalau kita menggunakan ataupun berkempen dengan cara baik, dan bukan hanya retorik, tapi masa inilah kita turun dalam keadaan bantuan itu lambat, pengurusan itu tidak cekap. Kalau kita sentuh kawasan-kawasan tersebut, saya rasa peluang untuk pilihan raya ni ada. Bukan kata confirm ataupun cerah ke apa, bagi saya we should make some effort. Kita alih sikit kepada politik Johor. Apakah hubungan UMNO dan Bersatu di Johor dan prestasi MB Hasni? Adakah mereka lebih bagaimana kata mereka boleh bekerjasama di bawah satu bumbung, iaitu UMNO dan Bersatu, ataupun pertelingkahan berlaku secara jelas? Kalau dilihat cara pentadbiran, saya rasa untuk Menteri Besar, with all the respect, saya rasa dia tahu keadaan politik yang beliau hadapi ini, sokongan yang beliau hadapi ini tidak kukuh. Maksudnya majoriti yang beliau ada sangat tipis, dan sebarang kesilapan yang dibuat akan menyebabkan keretakan yang mungkin tidak boleh diperbaiki. Jadi kerana itu dalam soal menguruskan negeri Johor, saya lihat beliau berbanding dengan negeri yang dikuasai Perikatan Nasional yang lain, pendekatannya berbeza. Lebih cenderung cara ataupun kaedah Pakatan Harapan. Iaitu menyantuni walaupun berbeza parti, dijemput untuk mesyuarat yang terbaru dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu lebih nak menenangkan pandangan umum. Kerana hakikatnya pelaksanaan itu jauh berbeza. Why I said like this? Sebagai contoh, pertembungan antara ketiga-tiga parti, UMNO, PAS dan juga Bersatu, dapat dilihat dalam soal lantikan politik, lantikan ahli-ahli majlis, lantikan ketua-ketua kampung ini, yang mana pertikaian itu sangat terkesan bukan soal bergaduh semata-mata. Kalau kita lihat dulu bila diumumkan lantikan ketua kampung, PAS tak bersetuju, Bersatu tak bersetuju. Sebab saya tengok pun memang bila saya tengok dari segi senarai nama yang dilantik itu, memang semuanya hampir keseluruhannya daripada parti UMNO. Kerana yang menguasai portfolio yang melantik ketua kampung tu orang UMNO, jadi hampir kesemuanya orang. Manakala kalau portfolio itu dipegang oleh Bersatu pula, jadi lantikan politik ini menjadi perebutan di kalangan mereka. Cuma kesan yang lebih besar ini adalah soal khidmat kepada masyarakat setempat. Apabila yang dilantik itu tidak mewakili kesepakatan mereka, maka sudah pasti cara kerja itu sangat tunggang langgang. Saya ambil contoh, kalau di Johor Bahru ni ada isu-isu yang tidak dapat diselesaikan ataupun menjadi isu yang cuba disenyapkan. Maksudnya kalau ahli majlis ini orang UMNO, orang UMNO akan cuba backup dan sebagainya. Tapi kalau yang ini adalah daripada orang Bersatu, dan hanya orang Bersatu sahaja yang akan bersama. Jadi sebenarnya perbezaan ataupun pertembungan itu semakin ketara di peringkat akar umbi. Kalau di peringkat umum, di kacamata TV ataupun yang diwawarkan itu seolah-olah merangkumi semua,
Tapi dalam pelaksanaan banyak pertikaian dan saya rasa kalau tidak diuruskan, silap-silap mereka memang akan bertembung sama sendiri dalam pilihan raya akan datang. Johor ni bagi saya memang menarik sebab Johor merupakan kubu kuat UMNO dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin berasal dari Johor dan sekarang dia memimpin Parti Bersatu. Dan Bersatu juga mempunyai sokongan di Johor. Jadi bagaimana YB melihat kedua-dua gajah ini di Johor? Adakah medan peperangan pada PRU yang ke-15 akan menentukan siapa mati, siapa jatuh, siapa bangun? Jatuh bangun antara dua-dua parti ini. Okey, berbalik kepada kisah gajah ni. Saya rasa gajah sekarang mengelak sama sendiri. Mereka tidak cuba bertembung. Contohnya bila ada mesyuarat yang diadakan selepas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, 20 Mei ada keluar titah kata ahli parlimen dan adun negeri Johor kena bermesyuarat bersekali. Jadi 27 Mei seminggu selepas itu kita ada mesyuarat. MB ada tapi Perdana Menteri tak ada. Sebab Perdana Menteri ini mungkin rakyat Malaysia tak terlepas pandang. Perdana Menteri yang kita ada ni bukan hanya ahli parlimen paguh. Tapi beliau ni adun. Adun di Gambir. Jadi dia pegang 2 kerusi di Johor ini. Jadi kalau Perdana Menteri tarik kerusinya maka boleh jatuh kerajaan. Sebab beza sekarang 29-27 punya komposisi kerusi. Jadi pertembungan ini sekarang saya rasa dielakkan. Cuma bila masuk pilihan raya, soalnya bagaimana penerimaan akar umbi setiap parti ini terhadap parti satu lagi. Jadi sebagai contoh di Pagoh telah dibuat pengumuman di kalangan UMNO bahawa kalau yang bertanding itu adalah Perdana Menteri, UMNO nak letak calon. Ini pandangan akar umbi, ini bukan pandangan keputusan di peringkat nasional, tapi di bawah ini jelas. Walaupun katakanlah mereka dapat persetujuan di peringkat pusat, tapi di bawah ini dah bertembung. Mereka tidak akan bekerjasama. So in that sense, saya rasa walaupun sekarang ini masing-masing cuba mengelak daripada bergaduh bercakaran ketika ini, tetapi lambat laun bila masuk pilihan raya, UMNO tidak akan mengalah dengan kerusi-kerusi yang mereka, walaupun bukan sekadar kerusi yang menang, kerusi yang mereka kalah sebelum ini pun mereka akan cuba bertanding. Manakala Bersatu pula merasakan inilah kubu terkuatnya, inilah kawasan Perdana Menteri, mereka juga akan menuntut sebanyak kerusi. Maka pertembungan antara UMNO dan Bersatu ini, kalau saudara Lam tanya, jangan buat apa-apa, mereka akan bertembung. Jadi kita jangan ganggu, jangan cuba provoke ke apa ke, kita tunggu sementara kita kuatkan akar umbi kita. Dan saya difahamkan bahawa UMNO Johor tidak sehaluan dengan UMNO Pusat. Dan UMNO Johor ni kuat dan lantang pemimpin Johor membangkitkan banyak isu nasional dan bangkitkan pandangan yang agak berbeza dengan UMNO Pusat seperti Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan. Nampaknya mereka tak begitu sehaluan dengan pimpinan. Adakah peretakan berlaku di kalangan UMNO Johor dan juga UMNO Pusat? Pertembungan yang saya lihat ini pandangan luaran, saya tak tahu dari sudut dalaman, yang mana mereka terpaksa mendengar suara akar umbi kerana ramai yang merasakan marah dengan pentadbiran kerajaan persekutuan, terutamanya di kalangan penyokong ataupun ahli UMNO di Johor ini. Mereka memang terkesan sangat. Jadi nak tak nak pemimpin mereka kena bersuara, kerana kalau tidak bersuara mereka akan hilang pengaruh di peringkat akar umbi. Sementara bila mereka berbeza pandangan, maka dilihat UMNO ini di Johor masih kuat. Tetapi sebenarnya ianya seperti satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Seperti mana permulaan soalan pertama tadi, kalau saya ingat, soal hubungan mereka ini, kalau Bersatu bersekali dengan UMNO nampak kuat, tapi bila masuk pilihan raya mereka akan bertembung sama sendiri. Kalau tidak, mereka akan hilang dominasi ataupun pertandingan kerusi yang lebih banyak. Jadi sekarang ini isu perebutan untuk bertanding dengan lebih banyak di negeri Johor, dalam keadaan inilah tempat Bersatu juga.
Jadi kalau perspektif kita lihat ini UMNO kata dia paling kuat. Orang bersatu juga akan mengatakan Johor ni negeri mereka paling kuat. Ini negeri Perdana Menteri. Ya, betul. Cuma saya lihat pertemuan ini sebenarnya memang tidak dapat dielakkan. Sepatutnya mereka berfikir lebih panjang sebelum langkah Sheraton. Tetapi bila sekarang sudah berlaku, maka untuk Pakatan Harapan kita ialah mengikuti keadaan semasa. Cuma for me, let them be. Orang Melayu ke bukan Melayu ke, ini pertembungan politik, perebutan antara gajah dan gajah. Okey, kita alih sikit pada isu saudara, isu YB. YB dilihat rakan karib dan rakan baik saudara Rafizi, dan beliau sekarang merupakan ikon inspirasi kepada golongan anak muda melalui Invoke, walaupun Rafizi sekarang sudah keluar daripada arena politik. Jadi bagaimana YB melihat Rafizi? Perlukah Rafizi aktif balik dalam politik ataupun masa belum sampai lagi? Baik. Itulah saudara Ram. Kalau nak tanya pasal berkenaan Rafizi, sebenarnya soalan tu kena tanya Rafizi sendirilah. Kalau if you ask me in that sense, better to ask the person directly. Tapi saya lihat dari sudut pandangan saya sendiri, yang mana ketika ini memang kalau ditanya ataupun tak perlu ditanya, ke mana-mana saya pergi, selain isu politik semua, ada satu soalan mesti dah siap, iaitu bila Rafizi nak balik ke politik. Ya, betul. Dan saya jadi serba salah dengan keadaan bahawa itu adalah keputusan Rafizi. Tetapi kita kena faham juga, itu bukan maksudnya dia pentingkan diri dan sebagainya. Kita kena lihat dari sudut yang lebih besar. Apa yang Rafizi lakukan sebelum pilihan raya yang lepas sehingga kita berjaya memenangi ini, saya percaya banyak faktor-faktor yang membolehkan Pakatan Harapan menang, tapi jasa dan pengorbanan beliau tu antara yang kita tidak dapat lupakan. Cuma ini kalau kita lihat realiti politik, maka tidak ada jalan yang lain untuk kita mengajak beliau kembali. Tapi kalau saya lihat dalam sudut yang lebih besar, sementara ahli-ahli politik pada hari ini terpaksa melalui zaman yang agak susah, yang sangat sukar, yang sangat memenatkan dan memeritkan, untuk saudara Rafizi, beliau juga melalui zaman yang luar biasa menguruskan satu startup ataupun Invoke, semua tahu Invoke Malaysia, dalam keadaan ekonomi yang sangat tidak menentu. Kalau beliau berjaya mengemudi Invoke dalam zaman yang serba susah, dengan keadaan keperitan COVID, dengan keadaan ekonomi dunia yang terkesan, dengan masalah pentadbiran politik yang cacar merbak, kalau Invoke Malaysia berjaya keluar daripada segala bebanan yang ada pada hari ini, saya rasa Rafizi memang dah memahami keadaan masyarakat itu, dan bukan sekadar memahami, beliau buktikan dia dapat keluar tanpa sokongan dan dokongan politik. Sebab saya tahu sebagai seorang yang berprinsip, beliau juga nak buktikan bahawa nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam startup ini bukan hanya melalui kaedah kroni dan bergantung kepada hubungan mana-mana orang yang berkuasa. Nak berjaya ini terpaksa memang lebih susah, tapi dia nak tunjukkan bahawa dia boleh buat. Jadi kalau bagi saya, selepas ataupun bila mana beliau kalau nak putuskan kembali kepada politik, beliau akan lengkap dengan pemahaman dunia perniagaan yang baru. Beliau tahu menggunakan teknologi. Dia tahu juga untuk memahami soal economical behavioral ni. Dia tahu sikap ataupun suasana masyarakat itu. Maksudnya bila beliau kembali tu, dia dalam keadaan yang amat bersedia. Cuma sama ada beliau atau akan kembali ataupun tidak,
mungkin saudara Lam boleh cubalah untuk menemu ramah, tapi ialah bagi saya bagilah ruang untuk beliau buktikan menguruskan Invoke Malaysia, dan saya percaya insya-Allah kalau apabila beliau kembali, manfaat yang dibawakan itu akan mengubah banyak faktor dalam politik pada hari ini. Jadi secara ringkas maksud YB adalah Rafizi sekarang belum siap sedia lagi untuk re-enter politik. Kena tunggu masa dan timing yang sesuai. In short. Bagi saya, sebab itu keputusan itu di tangan beliau. Cuma for me, if he is coming back today, it will be so many good kepada kita. Dia akan membawa banyak manfaat. Tapi kalau kita bagi ruang dia untuk mengemudi Invoke Malaysia melalui zaman yang sukar ini, bukan hanya politik susah ya, ekonomi pun sangat mencabar. Kalau beliau berjaya membawa keluar satu startup daripada zaman ini dengan jayanya, I think he will make even greater goods. Okay, YB boleh ceritakan sikit hubungan YB dengan Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan juga Ketua Pemuda DEPSI. Apakah hubungan sesama antara ketiga-tiga komponen parti Pakatan Harapan? Hubungan macam mana tu? Hubungan kerja antara ketiga-tiga Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Maksudnya Ketua DEPSI YB Howard Lee, Ketua Amanah Saudara Sazni. Apakah hubungan YB dengan kedua-dua Ketua Pemuda DEPSI dan juga Amanah? Adakah Pemuda Harapan, Pakatan Harapan sekarang boleh bergerak sebagai satu pasukan? Sebab sebelum ini bila saudara Sazdin dilantik sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan, nampaknya ada sesetengah pemimpin AMK tak begitu puas hati dan ada rasa kecil hati juga. Jadi sekarang apakah hubungan antara ketiga-tiga pemimpin? Baik, kalau kita lihat, ialah saya rasa mungkin soalan itu berpunca daripada kaedah pemilihan Ketua Pemuda sebelum ini, yang mana memang betul terdapat desakan ataupun gesaan daripada rakan-rakan Angkatan Muda untuk saya ke depan. Dan perkara ini saya dah jelaskan sama ada dalam mesyuarat dalaman dan sebagainya untuk menyatakan pendirian saya. Saya secara peribadi tidak menyatakan ya ataupun tidak dengan jelas kerana itu terpulang kepada keputusan kepimpinan. Kalau diberikan mandat, kita buat yang terbaik. Kalau kita tidak diberikan tempat pun, bagi saya tidak menjadi satu masalah. Kerana untuk menguruskan bagi menghadapi pilihan raya ini, jentera dan juga persiapan kempen ini yang perlu diperhalusi. Jadi sebagai Ketua Angkatan Muda, memang banyak perkara yang terpaksa diuruskan. Seperti mana yang mungkin pendengar boleh ikuti, kalau minggu lepas kita adakan Kongres Angkatan Muda, kita dapat lihat isu-isu yang dikupas itu merangkumi keadaan semasa dan menunjukkan bahawa akar umbi Angkatan Muda ini peka dengan masalah yang berlaku pada hari ini. Jadi dalam soal hubungan, memang terdapat keterbatasan disebabkan oleh kawalan pergerakan. Untuk kita buat program aktiviti bersama, majlis dan sebagainya amat susah. Malah saya lihat pendekatan yang boleh diambil adalah untuk memperkuatkan jentera dan akar umbi masing-masing. Kerana kedudukan dan pangkat itu bukanlah segala-galanya. Yang lebih penting itu bila sudah ada tempat untuk kita bergerak, maka tempat inilah yang kita gunakan untuk menyatakan hasrat ataupun pandangan prinsip yang kita nak perjuangkan. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk saudara Syazni menjadi sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan, sementara saya boleh menumpukan kepada menggerakkan Angkatan Muda dan memastikan bahawa akar umbi keadilan ini dapat memberi kerjasama dan juga menggerakkan program-program kebajikan yang amat diperlukan oleh rakyat
buat ketika ini. Tadi YB sebut Kongres lalu. Cadangan YB dalam konteks dalam Kongres bahawa penggunaan logo PKR pada PRU akan datang nampaknya tidak mendapat sambutan baik di kalangan pemimpin Pakatan Harapan. Jadi adakah YB berasa kecewa cadangan ini ditolak ataupun tidak diterima ataupun tidak mendapat sambutan? Untuk memahami konteks bagaimana perkara itu timbul dalam Kongres, supaya saya rasa ini peluang jugalah saudara Lam untuk memahami situasinya. Dalam pengurusan organisasi, mesyuarat terbesar ataupun perbincangan terbesar itu sudah pasti adalah Kongres. Dalam keadaan untuk menguruskan organisasi AMK misalnya, setiap bulan Majlis Pimpinan akan mengadakan mesyuarat. Jadi mesyuarat bulanan itu kita adakan. Tetapi bila sampai cukup tahun, kita perlu ada mesyuarat agung tahunan yang melibatkan kawasan-kawasan cabang-cabang AMK. Jadi dalam mempersiapkan diri untuk memasuki Kongres, sudah pasti hasrat ataupun pandangan akar umbi ini kita perlu ketengahkan. Paling kurang untuk dibincangkan dalam suasana mesyuarat. Sebab itu kalau diteliti, ucapan yang saya sampaikan itu sebenarnya agak padat dan panjang. Saya rasa dekat 40 minit. Walaupun sekarang kita temu duga ni pun dah 1 jam lebih. Tapi ketika itu saya bercakap about 45 minutes. Yang mana isu yang disentuh itu pelbagai. Soal kelangsungan kehidupan anak muda, soal bagaimana kita meneruskan kerja-kerja kebajikan, apa yang diusahakan oleh peringkat AMK, bagaimana kita memperjuangkan nasib pembeli rumah prima sebagai contoh, rumah mampu milik tetapi ada yang terasa tertipu, rumah tidak siap, terbengkalai, sakit dan sebagainya. Itu antara yang kita perjuangkan. Jadi dalam soal logo itu, bagi saya hanya menyampaikan hasrat daripada akar umbi keadilan. Setakat ini yang dilihat bahawa pandangan itu ada konsensus, ucapan dasar itu diterima dan saya menyampaikan. Cuma reaksi daripada sahabat itu kita ambil maklum dan bagi saya sebab itu soal perbincangan itu melalui mesyuarat, betul ini mesyuarat AMK, tetapi ialah diikuti secara langsung oleh media. Jadi bagaimana untuk kita menguruskan pandangan kalau kita tak boleh bercakap dalam soal pandangan akar umbi itu. Jadi bagi saya itu adalah platform yang terbaik untuk kami nyatakan hasrat, tetapi bukan untuk memperkecilkan mana-mana pihak. Kerana asas dia apa? Ini bukan ketaksupan bendera keadilan. Saya minta maaf, saya pun bercakap belakang ni pun ada logo keadilan di pejabat. Bukan ketaksuban untuk hanya logo keadilan saja boleh diguna pakai. Tapi sebenarnya soal praktikal. Sangat mudah ceritanya, PRU yang lepas 2018 kita dah gunakan logo ini. Sementara ketika 22 bulan itu pun berlaku pilihan raya kecil, itulah medan yang sempat digunakan pakai untuk memperkenalkan logo Pakatan Harapan sebelum ini. Ada pilihan raya kecil yang menang, ada yang kalah. Kalau ikut track record pun yang bertanding logo keadilan menang lebih banyak lah kan. Tapi for me to compare tu pun terlalu, bukan kita nak membandingkan dua bendera seolah mana yang lebih baik dan buruk. Ini soal praktikal. Bendera ini telah digunakan pakai. Kemudian sekarang ni kita berlaku era langkah Sheraton, setahun lebih kerajaan tebuk atap ini. Dan kita telah melangkaui 3 tahun sejak pilihan raya yang lepas, bermaksud ditambah pula dengan darurat, bermaksud tidak akan ada pilihan raya yang lain melainkan pilihan raya umum yang akan datang. Macam mana kita nak uji, nak compare, nak bandingkan penggunaan logo mana yang diterima? Bagi saya itu terlalu memenatkan. Jadi langkah yang praktikal, I think rakyat pun sebenarnya bukan nak pilih hanya semata logo. Rakyat nak pilih calon. If you ask me, what will be the biggest criteria oleh pengundi berdasarkan survey, berdasarkan pemerhatian, rakyat nak pilih
calon. Kalau ada ahli parlimen yang rasa tidak melambangkan, rasa seolah-olah tidak sampai ke tahap menjadi ahli parlimen. Dulu kita tengok isu prasarana dan sebagainya dikecam kerana rakyat memilih individu yang nak menjadi pemimpin tersebut. Jadi sebenarnya isu pokok yang lebih besar ni biarlah calon yang diletakkan tu lebih berkualiti. Kerana itu dalam ucapan saya, soal calon ni saya tekankan calon yang perlu diketengahkan ni lebih elok diangkat anak-anak muda kerana mereka ni tidak ada bebanan politik, no political baggage. Mungkin dari segi pendekatan itu mungkin kurang berpengalaman, tapi mungkin kurang pengalaman ambil rasuah, kurang pengalaman berpolitik dan sebagainya. Jadi isu itu saya tekankan panjang dalam ucapan saya dan akhirnya dari segi practicality itu kupasan kami. Why we should make it such a big fuss? Let us be united and make it practical. Itu saja. Tetapi kalau nak dibincangkan, nak dibahaskan, nak marah pun terpulanglah. Cuma sebab saya rasa isu yang lebih besar sekarang ini, kita buat kerja, kita laksanakan tanggungjawab, and I tengok balik kesan daripada ucapan saya tu yang mendapat coverage yang dibincangkan oleh rakyat banyak isu lain. Tapi isu ini menjadi panas sedikit, tapi bila saya lihat dari segi follow up masyarakat, komen-komen saya lihat mereka pun, why you nak bincang pasal logo? Ya, betul. We are actually in tough time, kita nak address masalah COVID, isu kebajikan, why you pick up such an issue about logo? So I didn't choose to make it a big issue. He is just one line punya permintaan daripada mesyuarat Kongres tersebut. Cuma di pick up line ini di pick up oleh media dan diperbesarkan. Adakah? Ya, itu terpulang bagaimana mungkin is a hot sell ataupun boleh mendapat tarikan. Cuma yang saya jelaskan tadi is not based on terlalu taksub nak pakai logo keadilan, hanya keadilan je boleh memenangi hati rakyat. Semua pihak ada peranan je. Kita jangan nafikan mereka dalam Pakatan Harapan. Perbincangan itu kena ada. Cadangan saya cuma kaedah yang lebih praktikal, sebab yang menang nanti calon itu dikemukakan oleh parti masing-masing. Kalau keadilan punya calon itu bermutu, maka baguslah ahli parlimen tersebut. Kalau calon daripada DAP itu baik orangnya, maka baiklah kerjanya. Sebab yang bertanding itu masih daripada parti DAP, masih daripada parti Amanah, masih juga daripada parti Keadilan. Setuju tak? Ya, saya setuju. Cuma ini terlalu out focus sikit lah. Okey, kita balik pada soalan terakhir. Soalan terakhir ini ringkas. Jadi sebelum ini YB memimpin AMK yang pecah belah sebab masa itu timbalan ketua adalah daripada tim yang lain, YB Hilman. Jadi sekarang nampaknya AMK sudah bersatu balik. Jadi apakah pada zaman masa tu YB Hilman menjadi timbalan ketua AMK, apakah masa itu, bagaimana YB melalui masa sukar itu? Itulah bila kita mengamalkan politik demokrasi seperti mana pilihan raya, bila kita bertanding dalam pilihan raya umum, pilihan raya kecil, pengundi ini memang bila diberi pilihan, ada yang akan sokong, akan ada yang tidak. Maka dalam keadilan pun kita melalui proses demokrasi yang agak telus, iaitu setiap anggota boleh memberikan satu undi. Jadi maksudnya demokrasi itu terlalu jelas kerana kita terpaksa membuat pilihan. Jadi apabila selesai pemilihan dalam parti, bagi saya apa kaedah yang saya buat, saya hanya follow the book. Hanya mengikut kaedah ataupun cara menguruskan organisasi itu seperti mana yang sepatutnya dibuat. Mesyuarat berlangsung, mesyuarat bulanan sekarang dan dulu sama. Maksudnya saya secara konsistennya menghormati proses tersebut. Kongres kita adakan. Cuma penerimaan itu mungkin tidak dapat menerima keputusan pemilihan parti ataupun merasakan bahawa mereka tidak ada tempat dan sebagainya. Jadi itu adalah keputusan
mereka untuk tinggalkan keadilan. Bagaimana saya uruskannya, memang tekanan, serangan itu berlaku secara dari dalaman dan luaran. Tetapi saya sering berpegang, saya percaya demokrasi kita bukan nak jadi popular. Dalam demokrasi ini kita bukan mengejar kemewahan. Pangkat kedudukan yang diberikan adalah satu amanah dan tanggungjawab. Kita berpandu kepada nilai dan prinsip, maka kehidupan itu aman. Adakah saya tidur malam dengan aman. Saya tak rasa hilang, takut kedudukan saya dicabar. Even sekarang pun tidak bermaksud saudara Lam bahawa semua orang dalam AMK ni sokong saya. Tidak. Akan ada yang tidak bersetuju, akan ada yang tidak bersependapat, akan ada yang kata saya tidak layak. Saya terima sebab ini adalah demokrasi. Sementara kita menguruskan perbezaan pandangan, selagi ada amanah tersebut kita laksanakan. Kalau sudah sampai masanya, sama ada saya terpaksa menyerahkan tanggungjawab itu secara sukarela, secara tidak rela dan sebagainya, kita serahkan kembali dan saya rasa aman dan aman. Saya tak ada rasa apa-apa sebab politik ini bukan soal tempat dan kedudukan. Bila ada ruang itu, kita gunakan untuk mengangkat nilai-nilai dan prinsip yang kita percaya untuk kebaikan ramai orang. Okey, terima kasih banyak-banyak YB Akmal meluangkan masa lebih kurang 90 minit, 1 jam setengah untuk berkongsi pandangan panjang lebar, pandangan dan juga perasaan, juga pendapat dalam isu politik semasa. Terima kasih banyak-banyak dan saya ucapkan terima kasih dan juga semoga maju jaya dalam kerjaya politik dan saya harap selepas COVID saya boleh jemput YB ke studio dan bukan melalui online. Kurang sikit lah, tak selesa sangat. Kalau boleh temu face to face lebih selesa, lebih ramah mesra sikit. Okey, terima kasih saudara Lam atas jemputan. 谢谢。感谢你收看这一期的疯人馆，那么文字报道呢，就请留意精彩大马的网站，谢谢你。